wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Profesor Madya Datuk Dr. Nolia, yang dikasihi rakan-rakan sekelas sekalian. Saya Darwisha binti Hamad Fahmi bersama rakan-rakan saya dari kumpulan 3 akan membentangkan poster mengenai pengguguran bayi di kalangan remaja, dalam kalangan remaja. Pertama sekali saya akan menerangkan sedikit objektif tentang kajian kami. Pertamanya, mengenal pasti pengetahuan am masyarakat mengenai pengguguran bayi. Mengenali penyumbang pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Yang ketiganya, mengenal pasti kesan daripada tindakan pengguguran bayi di usia yang muda. Dan yang terakhir, menjelaskan langkah-langkah yang lebih proaktif dan efektif bagi menangani dan membendung kegiatan ini. Okay, seterusnya saya akan menjelaskan definisi pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Pengguguran yang berasal daripada perkataan gugur dapat ditarifkan kepada banyak arti. Pertamanya, gugur iaitu lahir sebelum cukup bulan, menggugurkan mengeluarkan anak sebelum cukup bulan dengan sengaja, bayi anak kecil yang baru lahir dalam yang berkaitan ataupun dalam lingkungan sesuatu, dan golongan iaitu golongan ataupun lingkungan, dan remaja mulai dewasa ataupun sudah memasuki fasa akil balik. Pengguguran bayi dalam kalangan remaja ditarifkan sebagai pembuatan atau tindakan menggugurkan dengan sengaja kandungan anak kecil oleh lingkungan golongan yang sudah akil balik. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Nurul Syahada untuk membentangkan data statistik yang dikumpul oleh kami melalui Google Form. Dipersilakan. Terima kasih Darwisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Di sini saya akan membentangkan tentang data dan statistik yang telah kami kumpul berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. Kita boleh tengok di situ bahagian demografi responden sebanyak 71.8% adalah terdiri daripada golongan wanita dan berbakinya 28.2% daripada golongan lelaki. Dari segi peringkat umur juga, saya dapat melihat jumlah umur yang tertinggi yang menjawab kajian kami adalah terdiri daripada 18 hingga 21 tahun, iaitu 78.2%, dan paling rendah adalah 3.8%. Seterusnya, dari segi sektor pekerjaan, saya dapat lihat di sini kalangan pelajar mencatatkan peningkatan graf yang paling tertinggi, iaitu 84.6%, yang bersamaan dengan 66 orang, dan yang paling terendah adalah 3.8% bersama dengan 3 orang. Jadi data yang kami hasilkan ini adalah berjumlah 78 responden yang telah menjawab kajian kami. Seterusnya, dari segi status perkahwinan pula, kita dapat lihat bahawa 94.9% bersamaan dengan 74 orang responden kami adalah masih belum berkahwin, dan 51% bersamaan dengan 4 orang adalah yang telah berkahwin. Dari sudut bangsa pula, kita dapat lihat dominan di situ adalah daripada bangsa Melayu, iaitu 96.5% bersamaan dengan 75 orang, dan bakinya adalah 3.8% bersamaan dengan 3 orang daripada bangsa Cina. Seterusnya, Ella boleh pergi dekat bahagian data kes pembuangan bayi. Okey, di situ saya sudah lampirkan terhadap statistik kes pembuangan bayi dan statistik kes remaja hamil. Kedua-dua statistik ini berkait rapat dengan kes pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Ini kerana kes pembuangan bayi ini adalah hasil daripada pengguguran, dan remaja hamil juga ada berkaitan dengan kes pembuangan bayi dan pengguguran ini. Jadi mari kita lihat sumber yang saya lampirkan daripada sumber Polis Diraja Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2019. Kita dapat lihat di situ sebanyak 577 bayi yang telah dibuang, dan bayi yang telah dibuang dikategorikan dalam tiga bentuk, iaitu dari bentuk janin, dari dua bentuk, maafkan saya, iaitu janin dan baru lahir. Seterusnya, kita lihat statistik remaja hamil pada tahun 2014 hingga 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kita dapat lihat di situ trend penurunan daripada tahun 2014 hingga 2018
Namun di situ kita dapat lihat jangkitan pada tahun 2017 selama 3,694 orang adalah remaja yang hamil anak luar nikah. Dan secara puratanya kita boleh tengok 300 kes setiap bulan dan ini bermakna adalah 10 kes sehari. Daripada data ini sangat membimbangkan kerana jumlah pembuangan bayi 577 ini sangat kita tidak boleh katakan bilangan ini adalah sikit kerana dia akan meningkat pada masa depan. Kerana kita tahu pada hari ini banyak kita hidup dalam dunia mencabar dalam pengaruh barat dan pengaruh media sosial. Jadi tidak hairanlah jika pada waktu hadapan iaitu pada 2025 kes ini melonjak dengan kita tidak jangka. Seterusnya Laila boleh pergi dekat bahagian tu, bahagian A. Okey, untuk data bahagian ini, kami telah menjalankan penyelidikan berdasarkan 4 bahagian dan menjawab ke 4 objektif kami, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Dan kami menggunakan teknik skala Likert. Saya akan membentangkan bahagian A yang menjawab kepada objektif pertama iaitu pasti pengetahuan masyarakat tentang pengguguran bayi. Okey, kita dapat lihat di situ berdasarkan kami ada bertanya tentang pengetahuan masyarakat tentang pengguguran bayi dan kita dapat lihat di situ responden menjawab pada tahap setuju iaitu 42.3% bersamaan dengan 33 orang daripada 78 responden berkenaan dengan pengetahuan mereka tentang pengguguran bayi. Seterusnya adalah pandangan mereka terhadap pengguguran bayi ini adalah salah dari segi agama dan moral. Dan kita lihat di situ adalah 68% iaitu kita dapat lihat jumlah peratusan yang paling tertinggi yang menjawab pada tahap sangat setuju. Seterusnya adalah kaitan terhadap kehamilan anak luar nikah dan kita tengok pada situ, di situ ada kedua tertinggi iaitu 66.7% menjawab sangat setuju. Bagi saya, pada pengetahuan masyarakat, mereka lebih tahu isu pengguguran ini dari segi agama iaitu salah. Dan ini sangat penting kerana pengetahuan ini dapat mengelakkan daripada remaja-remaja daripada terjerumus daripada pengguguran bayi dalam kalangan remaja ini. Sekian daripada saya teruskan kepada rakan saya yang akan berkongsi tentang faktor-faktor. Dipersilakan Nurul Syafiqah. Saya tak nampak lah muka awak yang present tadi. Saya dengar suara dia sangat bersemangat. Ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah akan membentangkan faktor-faktor pengguguran bayi. Yang pertama adalah remaja tidak mahu mengambil risiko untuk melahirkan anak di usia muda. Bagi remaja yang berusia muda, mereka lebih suka dengan kehidupan yang keseronokan, kemewahan dan juga kebebasan. Seperti isu yang viral yang sedang hangat diperkatakan, kebanyakan remaja wanita ini akan melibatkan diri mereka dengan gejala sugar daddy. Kita tahu sugar daddy ni ialah lelaki yang berusia tua, yang lebih berusia ataupun mereka yang mempunyai duit yang banyak. Jadi disebabkan sikap remaja yang mahu hidup kemewahan, mereka perlulah memuaskan nafsu sugar daddy tersebut untuk mendapatkan kemewahan. Jadi persentage untuk untuk melahirkan anak luar nikah ni adalah tinggi. Jadi bila mereka mendapati diri mereka ni melahirkan, mereka mendapati yang dirinya hamil, jadi mereka akan merasakan kandungan itu akan menyusahkan mereka pada masa akan datang ataupun pada masa yang terdekat. Di mana kita tahu ibu-ibu yang sedang hamil di peringkat awal, mereka akan mengalami masalah morning sickness. Dalam poster ni saya ada sertakan gambar orang pergi tandas muntah-muntah. Sebab morning sickness ni kita tahu, kita akan muntah-muntah, kita akan rasa lesu dan juga loya orang kata. Jadi disebabkan itu remaja akan merasakan benda itu menyusahkan mereka, mereka tak dapat berseronok, jadi mereka akan memutuskan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Seterusnya, remaja takut akan dibuang oleh keluarga dan dipandang hina oleh masyarakat. Saya nak cakap, pada ketika saya untuk pergi ke alam universiti, mak saya akan sentiasa memberi pesanan macam
awak dah besar, dah berusia ni, jagalah diri. Janganlah melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan nama keluarga dan juga boleh mencalarkan maruah ahli keluarga. Saya pasti juga semua ibu bapa kat luar sana akan memberi pesanan yang sama kepada anak-anak mereka. Jadi disebabkan sikap remaja yang adanya darah muda yang sangat membuat-buat untuk orang kata suka nak buat keputusan tanpa berfikir. Jadi apabila sudah terhantuk lagi nak tergadah, baru nak menyesal, baru nak ingat balik pesanan ibu bapa. Jadi mereka dah tak dapat nak berfikir. Jika mereka bagi tahu ahli keluarga yang mereka ni sedang hamil, kemungkinan besar ibu bapa akan memarahi mereka. Malah seorang bapa sangatlah kecewa sebab inilah anak perempuannya sudah rosak, jadi bapanya akan menyuruh anak ni keluar daripada rumah, akan suruh maksudnya halau lah anak ni tu untuk keluar, ikutlah lelaki tu yang boleh besarkan kau, sebab bapa ni dah penat besarkan kau tapi kau tak nak mendengar nasihat seorang bapa dan ibunya. Jadi kenapa bapa ni sangat marah? Kerana bapa ni takut masyarakat ni akan memandang hina oleh keluarga, bukan saja masyarakat, ahli keluarga yang terdekat pun akan mengumpat, macam berkata, oh bapa dia ni, mak dia ni tak pandai jaga anak, sebab itulah anak dia rosak. Akan rasa siapalah Drama ni. apa doktor? Awak dah keluar ya drama ni. Okey, tak apa, teruskan. Doktor. Jadi untuk pengetahuan umum, anak yang dilahirkan secara wanita ni Salam sejahtera yang dihormati Profesor Madia, Dato' Dr. Nolia, yang dikasihi rakan-rakan sekelas Can I see your face? Saya Dawisha binti Hamad Fafali bersama rakan-rakan saya dari kumpulan 3 akan membentangkan poster mengenai pengguguran bayi di kalangan remaja, dalam kalangan remaja. Pertama sekali saya akan menerangkan sebuah sedikit objektif tentang kajian kami. Pertamanya, mengenal pasti pengetahuan am masyarakat mengenai pengguguran bayi. Mengenali faktor penyumbang pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Yang ketiganya, mengenal pasti kesan daripada tindakan pengguguran bayi di usia yang muda. Dan yang terakhir, menjelaskan langkah-langkah yang lebih proaktif dan efektif bagi menangani dan membendung kegiatan ini. Okay, seterusnya saya akan menjelaskan definisi pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Pengguguran yang berasal daripada perkataan gugur dapat ditaktifkan kepada banyak arti. Pertamanya gugur, iaitu lahir sebelum cukup bulan, menggugurkan, mengeluarkan anak sebelum cukup bulan dengan sengaja, bayi, anak kecil yang baru lahir dalam yang berkaitan ataupun dalam lingkungan sesuatu, dan golongan iaitu golongan ataupun lingkungan, dan remaja mulai dewasa ataupun sudah memasuki fasa akil balik. Pengguguran bayi dalam kalangan remaja ditaktifkan sebagai perbuatan atau tindakan menggugurkan dengan sengaja kandungan anak kecil oleh lingkungan golongan yang sudah akil balik. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Nurul Syahada untuk membentangkan data statistik yang dikumpul oleh kami melalui Google Form. Dipersilakan. Terima kasih Dawisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Di sini saya akan membentangkan tentang data dan statistik yang telah kami kumpul berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. Kita boleh tengok di situ bahagian demografi responden sebanyak 71.8% adalah terdiri daripada golongan wanita dan berbakinya 28.2% daripada golongan lelaki. Dari segi peringkat umur juga, saya dapat melihat jumlah umur yang tertinggi yang menjawab kajian kami adalah terdiri daripada 18 hingga 21 tahun, iaitu 78.2% dan paling rendah adalah 3.8%. Seterusnya dari segi sektor pekerjaan, saya dapat lihat di sini kalangan pelajar mencatatkan peningkatan graf yang paling tertinggi iaitu 84.6% yang bersamaan dengan 66 orang, dan yang paling
terendah adalah 38% bersama dengan 3 orang. Jadi data yang kami hasilkan ini adalah berjumlah 78 responden yang telah menjawab kajian kami. Seterusnya dari segi status perkahwinan pula, kita dapat lihat bahawa 94.9% bersamaan dengan 74 orang responden kami adalah masih belum berkahwin dan 5.1% bersamaan dengan 4 orang adalah yang telah berkahwin. Dari sudut bangsa pula, kita dapat lihat dominan di situ adalah daripada bangsa Melayu, iaitu 96.5% bersamaan dengan 75 orang dan bakinya adalah 3.8% bersamaan dengan 3 orang daripada bangsa Cina. Seterusnya, Laila boleh pergi dekat bahagian data kes pembuangan bayi. Okey, di situ saya sudah lampirkan terhadap statistik kes pembuangan bayi dan statistik kes remaja hamil. Kedua-dua statistik ini berkait rapat dengan kes pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Ini kerana kes pembuangan bayi ini adalah hasil daripada pengguguran dan remaja hamil juga ada berkaitan dengan kes pembuangan bayi dan pengguguran ini. Jadi pada kita lihat sumber yang saya lampirkan daripada sumber Polis Diraja Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2019, kita dapat lihat di situ sebanyak 577 bayi yang telah dibuang dan bayi yang telah dibuang dikategorikan dalam tiga bentuk, iaitu dari bentuk janin, dari dua bentuk, maafkan saya, iaitu janin dan baru lahir. Seterusnya kita lihat statistik remaja hamil pada tahun 2014 hingga 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kita dapat lihat di situ trend penurunan daripada tahun 2014 hingga 2018. Namun di situ kita dapat lihat catatan pada tahun 2017 selama 3,694 orang adalah remaja yang hamil anak luar nikah. Dan secara puratanya kita boleh tengok 300 kes setiap bulan dan ini bermakna adalah 10 kes sehari. Daripada data ini sangat membimbangkan kerana jumlah pembuangan bayi 577 ini sangat kita tidak boleh katakan bilangan ini adalah sikit kerana dia akan meningkat pada masa depan. Kerana kita tahu pada hari ini banyak kita hidup dalam dunia mencabar dalam pengaruh barat dan pengaruh media sosial. Jadi tidak hairanlah jika pada waktu hadapan iaitu pada 2025 kes ini melonjak dengan kita tidak jangka. Seterusnya, Laila boleh pergi dekat bahagian tu, bahagian A. Okey, untuk data bahagian ini, kami telah menjalankan penyelidikan berdasarkan 4 bahagian dan menjawab ke-4 objektif kami, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Dan kami menggunakan teknik skala Likert. Di mana saya akan membentangkan bahagian A yang menjawab kepada objektif pertama iaitu mengenal pasti pengetahuan masyarakat tentang pengguguran bayi. Okey, kita dapat lihat di situ berdasarkan kami ada bertanya tentang pengetahuan masyarakat tentang pengguguran bayi dan kita dapat lihat di situ responden menjawab pada tahap setuju iaitu 42.3% bersamaan dengan 33 orang daripada 78 responden berkenaan dengan pengetahuan mereka tentang pengguguran bayi. Seterusnya adalah pandangan mereka terhadap pengguguran bayi ini adalah salah dari segi agama dan moral. Dan kita lihat di situ adalah 68% iaitu kita dapat lihat jumlah peratusan yang paling tertinggi yang menjawab pada tahap sangat setuju. Seterusnya adalah kaitan terhadap kehamilan anak luar nikah dan kita tengok pada situ, di situ ada kedua tertinggi iaitu 66.7% menjawab sangat setuju. Bagi saya, pada pengetahuan masyarakat, mereka lebih tahu isu pengguguran ini dari segi agama iaitu salah. Dan ini sangat penting kerana pengetahuan ini dapat mengelakkan daripada remaja-remaja daripada terjerumus daripada pengguguran bayi dalam kalangan remaja ini. Sekian daripada saya teruskan kepada rakan saya yang akan berkongsi tentang faktor-faktor. Dipersilakan Nurul Syafiqah. Saya tak nampaklah muka awak yang present tadi. Saya dengar suara dia sangat bersemangat. Ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah akan membentangkan faktor-faktor pengguguran bayi. Yang pertama adalah remaja tidak mahu mengambil risiko untuk melahirkan anak di usia muda. Bagi yang
bagi remaja yang berusia muda, mereka lebih suka dengan kehidupan yang keseronokan, kemewahan dan juga kebebasan. Seperti isu yang viral yang sedang hangat diperkatakan, kebanyakan remaja wanita ini akan melibatkan diri mereka dengan gejala sugar daddy. Kita tahu sugar daddy ni ialah lelaki yang berusia tua, yang lebih berusia ataupun mereka yang mempunyai duit yang banyak. Jadi disebabkan sikap remaja yang mahu hidup kemewahan, mereka perlulah memuaskan nafsu sugar daddy tersebut untuk mendapatkan kemewahan. Jadi percentage untuk untuk melahirkan anak luar nikah ni adalah tinggi. Jadi bila mereka mendapati diri mereka ni melahirkan, mereka mendapati yang dirinya hamil, jadi mereka akan merasakan kandungan itu akan menyusahkan mereka pada masa akan datang ataupun pada masa yang terdekat. Di mana kita tahu ibu-ibu yang sedang hamil di peringkat awal, mereka akan mengalami masalah morning sickness. Dalam poster ni saya ada sertakan gambar orang pergi tandas muntah-muntah. Sebab morning sickness ni kita tahu, kita akan muntah-muntah, kita akan rasa lesu dan juga loya orang kata. Jadi disebabkan itu remaja akan merasakan benda itu menyusahkan mereka, mereka tak dapat berseronok, jadi mereka akan memutuskan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Seterusnya remaja takut akan dibuang oleh keluarga dan dipandang hina oleh masyarakat. Saya nak cakap pada ketika saya untuk pergi ke Alam Universiti, mak saya akan sentiasa memberi pesanan macam awak dah besar, dah berusia ni, jagalah diri. Janganlah melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan nama keluarga dan juga boleh mencalarkan maruah ahli keluarga. Saya pasti juga semua ibu bapa kat luar sana akan memberi pesanan yang sama kepada anak-anak mereka. Jadi disebabkan sikap remaja yang adanya darah muda yang sangat membuat-buat untuk orang kata suka nak buat keputusan tanpa berfikir. Jadi apabila sudah terhantuk lagi nak tergadah, baru nak menyesal, baru nak ingat balik pesanan ibu bapa. Jadi mereka dah tak dapat nak berfikir. Jika mereka bagi tahu ahli keluarga yang mereka ni sedang hamil, kemungkinan besar ibu bapa akan memarahi mereka. Malah seorang bapa sangatlah kecewa sebab inilah anak perempuannya sudah rosak, jadi bapanya akan menyuruh anak ni keluar daripada rumah, akan suruh maksudnya halau lah anak ni tu untuk keluar, ikutlah lelaki tu yang boleh besarkan kau. Sebab bapa ni dah penat besarkan kau tapi kau tak nak mendengar nasihat seorang bapa dan ibunya. Jadi kenapa bapa ni sangat marah? Kerana bapa ni takut masyarakat ni akan memandang hina oleh keluarga, bukan saja masyarakat, ahli keluarga yang terdekat pun akan mengumpat, macam berkata, oh bapa dia ni, mak dia ni tak pandai jaga anak, sebab itulah anak dia rosak. So akan rasa tersyabahlah drama ni. Apa doktor? Awak dah keluar drama banyak. Okey, tak apa, teruskan. Doktor. Jadi untuk pengetahuan umum, anak yang dilahirkan secara luar nikah ni, mereka akan dipandang hina oleh masyarakat. Jadi anak-anak remaja ni akan memutuskan ataupun membuat keputusan untuk menggugurkan bayi ataupun menggugurkan kandungan mereka tu sebab mereka nak menutup kesalahan mereka. Tak naklah ibu bapanya marah ataupun dipandang hina oleh masyarakat. Yang terakhir sekali, remaja wanita yang terakhir sekali iaitu pihak lelaki tidak mahu bertanggungjawab ke atas kandungan mereka. Okey, apa yang saya cakap tadi, remaja sangatlah suka berseronok, nak bebas, jadi adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Terutamanya seorang pasangan yang sedang hangat bercinta. Bila dah sangat hangat bercinta ni, diorang dah tak kisah yang haram itu adalah halal, yang tak bagus tu adalah bagus. Jadi apabila mereka sudah terlanjur, pihak lelaki ni akan tidak mahu bertanggungjawab atas kandungan wanita ni. Sebab bagi mereka
bagi mereka yang lelaki ni akan menyusahkan lah, macam sebab nak menjadi seorang khalifah dalam kekeluargaan ni sangatlah susah, nak bertanggungjawab, nak bagi anak makan, nak bagi isteri semua tu rumah. Jadi lelaki ni akan memujuk remaja wanita ni untuk menggugurkan bayinya. Okey, saya nak tunjukkan statistik yang kami buat daripada survey tu. Siapa ni? Laila boleh pergi kat bahagian B. Okey. Zoom sikit Laila, tak nampak. Okey. Responden amat bersetuju di mana spekulasi masyarakat adalah faktor utama menyebabkan pengguguran bayi dengan bacaan 55.1%, diikuti dengan risiko melahirkan anak dengan bacaan 47.4% dan terakhir sekali iaitu teman lelaki tidak mahu bertanggungjawab dengan bacaan 42.3%. Jadi saya akan menjemput rakan saya Anis Azila untuk meneruskan perbentangan mengenai kesan dan juga langkah-langkah untuk membendung masalah keguguran bayi ini. Terima kasih. Yes, terima kasih Saudari Syafiqah. Saya Anis Azila binti Rahman akan menerangkan mengenai kesan dan juga langkah bagi pengguguran bayi dalam kalangan remaja. Saya mulakan dengan kesan pengguguran bayi, yang mana kesan pengguguran bayi ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu dari segi yang pertama dari segi psikologi, kedua dari segi kesihatan dan yang ketiga dari segi institusi kekeluargaan. Okey, dari segi psikologi ini merujuk kepada diri individu itu sendiri ataupun dalam konteks ini adalah remaja yang mana mereka mungkin akan mengalami tekanan perasaan dan juga kemurungan. Ini kerana mereka lebih cenderung untuk duduk bersendirian dan juga menangisi nasib yang menimpa diri mereka. Ini kerana mereka takut untuk bergaul dan bersemuka dengan masyarakat di luar, kerana mereka takut mereka akan dihukum oleh masyarakat terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Okey, seterusnya dari kesan dari segi kesihatan yang mana mereka mungkin mengalami pendarahan yang teruk. Ini kerana mereka mungkin melakukan pengguguran dengan pihak yang tidak bertauliah ataupun melakukan pengguguran secara tradisional seperti bidan yang mana kebersihan dan keselamatannya masih diragui dan tidak diiktiraf, yang mana ini akan menyebabkan remaja tersebut mengalami pendarahan yang teruk yang mana serius, yang mana ia juga akan mengakibatkan komplikasi anestesia yang mungkin akan menyebabkan kematian. Okay, kesan ketiga yang mana kesan kepada keluarga. Semestinya ia akan menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan, yang mana sebagai contoh ada anggota ahli keluarga mereka yang melakukan perbuatan terkutuk seperti itu dan sudah semestinya keluarga mereka akan dipandang serok oleh masyarakat dan akan dibenci masyarakat. Malah maruah dan nama baik mereka juga akan tercalap. Jadi sebagai ibu bapa mereka semestinya berasa malu terhadap perbuatan anak mereka dan ini ibarat anak mereka menconteng arang ke muka mereka. Okey, seterusnya saya akan sentuh langkah. Laila boleh tunjuk langkah. Okey, langkah-langkah bagi memendung isu pengguguran bayi ini yang pertama adalah dari didikan agama dan moral, yang mana ini perlu dimainkan peranan oleh ibu bapa dalam memberi didikan agama dan moral dan juga mencurahkan sepenuh kasih sayang kepada anak-anak. Okey, ini kerana ibu bapa merupakan orang ataupun medium yang terdekat dengan anak-anak. Jadi dengan adanya nilai agama yang telah diterapkan dari diri kepada anak-anak dari kecil lagi, ini akan membuatkan anak-anak akan berasa lebih takut dan rasa bersalah apabila melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, dan juga secara tidak langsung ini akan mengelakkan anak-anak daripada terjebak dengan gejala-gejala sosial dan juga pengaruh daripada anasir luar. Okey, yang kedua adalah kempen kesedaran, yang mana kempen kesedaran ini bertujuan untuk memberi kesedaran tentang pengguguran bayi yang merupakan jenayah berat. Sekaligus dalam kempen tersebut perlulah menjelaskan dan menerangkan kepada mereka bahawa hukuman-hukuman yang akan dikenakan. Sebagai contoh, berdasarkan enakmen kesalahan jenayah syariah 1995, bahagian 4 kesalahan menggugurkan dan membunuh kandungan, sesiapa dengan sengaja melakukan apa-apa perbuatan dengan niat untuk menggugurkan atau membunuh kandungan sama ada hasil pernikahan yang sah atau dari persetubuhan luar nikah, kecuali perbuatan
penempatan pegawai perubatan kerajaan sebagai perlu atau tidak boleh dielakkan kerana ia akan memudaratkan perempuan yang mengandung itu adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh disabitkan dan dikenakan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih 3 tahun dan kedua-duanya sekali. Okey, yang terakhir dan yang terakhir, langkah terakhir adalah mengawal aktiviti sosial. Okey, ini perlu dimainkan oleh masyarakat, di mana masyarakat berperanan dalam mengawal aktiviti sosial yang berlaku di persekitaran, yang mana ia memerlukan kerjasama masyarakat untuk mencegah dengan membuat tindakan yang sewajarnya. Sebagai contoh, dalam di persekitaran kita nampak ada remaja lelaki dan perempuan duduk berdudukan tanpa menjaga pergaulan batas. Kita sebagai masyarakat perlulah melakukan sekecil-kecil tindakan seperti menasihati, menegur mereka supaya tidak melakukan perkara tersebut di halayak ramai ataupun tidak akan melakukannya di masa akan datang. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan juga survey bahagian C, yang mana berdasarkan survey yang dijalankan, bahagian C yang menjawab objektif 3 iaitu kesan bagi pengguguran bayi, sebanyak 64.1% iaitu mencatatkan nilai tertinggi yang bersetuju dengan kesan pengguguran bayi iaitu dimensi masyarakat. Seterusnya tekanan perasaan dan kemurungan sebanyak 52.6% dan diikuti keruntuhan institusi kekeluargaan sebanyak 53.9%. Okey, dan yang terakhir bahagian D ini pula menjawab objektif 4 iaitu langkah-langkah bagi membantras ataupun membendung isu pengguguran bayi, yang mana didikan agama dan moral mencatatkan nilai paling dominan iaitu sebanyak 66.7%, diikuti aktiviti sosial sebanyak 60.3% dan juga kempen bantras bahan ucapan 7.7%. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Darwisha untuk membuat kesimpulan. Sangat menarik poster Wani, sangat bagus. Okey, terus cepat kesimpulan sebelum saya nak ada lagi berapa minit. Jaga diri, jaga maruah. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikut adalah kata-kata daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu telah menunjukkan bahawa jatuh bangunnya sesebuah negara terletak di tangan remaja pada zaman kini, kerana mereka merupakan warisan pembinaan negara pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin membuka soalan kepada kumpulan 2. Ada soalan? Bulan 2, ada soalan tak? Bulan 2? Saya ada soalan. Siapa? Saya Syamira. Syamira. Ya, Syamira. Ya. Selain daripada berzina, bagaimana pula dengan situasi di mana remaja dirogol? Mereka tidak bersalah, namun remaja tu tak nak meneruskan kandungan sebab bimbang masa depan baby dan akan mendatangkan fitnah orang ramai. Jadi diorang buntu. Apakah tindakan yang patut remaja tu lakukan terhadap kandungan tersebut? Ya, adakah itu berada dalam kategori pengguguran yang dihalalkan? Saya sambung ayat tu. Okey, saya menjawab persoalan Syamirah. Terima kasih atas lontaran persoalan itu. Okey, di sini saya faham daripada pernyataan Nur Syamirah bahawa remaja tersebut tidak mahukan bayi kerana dia tidak bersalah dan bayi juga tidak bersalah. Jadi apa yang perlu lakukan, saya menyatakan 3 langkah untuk dia lakukan. Yang pertama, jika dia tidak mahukan bayi itu, dia boleh menghantar bayi itu kepada orphan care ataupun dikenali di Jerman ataupun Jepun sebagai baby hatch. Jadi di situ apabila bayi itu dilahirkan, tapi yang pertama dia tidak boleh menggugurkan, dia tetap perlu melahirkan bayi itu. Dan apabila bayi itu dilahirkan, dia boleh menghantar bayi itu kepada baby hatch itu. Di mana sistem di situ dia mengadakan peti di mana bayi itu ibunya boleh menghantar bayi itu dan menutup cermin. Setelah ibunya menutup cermin itu tidak boleh dibuka. Dan apabila bayi itu berada di dalam baby hatch itu peti itu dipenuhi dengan sensor di mana pegawai yang ada di dalam bangunan tersebut menyedari kehadiran bayi tersebut dan mengambil tindakan terhadap bayi tersebut untuk dijadikan untuk didaftarkan sebagai anak angkat dan seterusnya. Langkah yang kedua adalah jika untuk mengelakkan fitnah yang Nur Syamira katakan, untuk mengelakkan fitnah, remaja itu mengandung dan tidak mahu duduk di kampung, tidak mahu spekulasi masyarakat terhadap dia.
remaja tersebut boleh menyerahkan diri ataupun tampil di pusat perlindungan, iaitu yang di bawah agensi Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, di mana remaja tersebut boleh duduk di situ dan melahirkan anak di situ dengan tenang tanpa pengetahuan sesiapa masyarakat di kampung dia. Jadi yang ketiga adalah jika remaja itu tidak tahu akan pengetahuan dan langkah-langkah yang dia mahu ambil, remaja tersebut boleh menghubungi talian kasih yang beroperasi sepanjang 24 jam, iaitu 15999. Jadi dalam talian tersebut, apabila remaja menghubungi talian tersebut, akan ada orang yang jawab dan memberikan cadangan, memberikan khidmat kaunseling, apa yang remaja tersebut perlu lakukan. Jadi saya menjawab persoalan Syamirah. Ya, menjawab soalan. Tapi menjawab. adakah itu sebenarnya langkah-langkah yang ada ni kan, macam kita pun tak boleh nak define kan, nak tahu yang ni dia dirogol lah tahu, sebab kadang-kadang niat yang kita letakkan itu kadang-kadang tersalah alamat, kadang-kadang memberikan ruang dan peluang pula kepada mereka ini untuk yang suka-suka bersekedudukan atau sebagainya ini untuk mengambil kesempatan kan. So itu saya kata, adakah maksudnya awak dah bagi the best solution tadilah kan, macam letakkan bayi tu kat peti tu tadi, tapi dan kita kira kena, maksudnya apa, masyarakat kena bersangka baik je lah, betul? Yang bawa budak ini yang letakkan di sini semua adalah kes dirogol, bukan orang kata sukarela ke ataupun bukan kerana terlebih cinta atau sebagainya lah. Macam tu ke Syahadah? Bila bayi itu diletakkan dalam peti tersebut, bayi itu akan didaftarkan sebagai kepada sesiapa yang ingin ambil anak angkat. Jadi masyarakat perlu bersangka baiklah terhadap bayi tersebut, dan pihak keluarga yang ambil bayi tersebut juga akan diberi maklumat tentang bayi tersebut. Baik. Jadi kehidupan bayi itu terjamin lah, kita dapat selamatkan bayi tersebut dan ibu juga dapat menjaga maruahnya. Alright. Alright, so itu dia pembentangan dari dan soalan tadi tanya oleh Syamirah tadi. Alright, dan pembentangan oleh kumpulan 3, yang mana saya rasa pembentangan yang dilakukan oleh kumpulan anda ni, tengok bila anda melakukan dengan terbaik, maksudnya anda dengan semangat, pembentangan tu rasa meluap-luap tau. Semangat tu dapat dirasai, roh penyampaian awak tu capai pada saya. Saya dapat rasa ada part tertentu naik bulu rumah saya. Alright, cumanya right, dan bila awak telah bersedia dengan data dan sebagainya, nampak nilai tambah pada diri awak, menguasai, penuh keyakinan, right, orang kata sangat bersemangat kan, menyebabkan kita ni mungkin ada di antara kawan-kawan awak tu mungkin yang nak terlelap, tak terlelap macam saya, ya Allah, dengan warna-warna yang ada pada poster yang sangat menarik dan penuh dengan orang kata kreativiti itu tadi kan, orang kata dapat memberikan nilai tambah kepada pemahaman dalam kajian dan orang kata pembacaan yang kita boleh buat melalui poster. Cumanya saya minta grup ni kalau boleh pada statistik remaja hamil 2014-2018 tahu, sekarang dah 2019. Katalah 2019-2020, saya nak tahu adakah jumlah remaja hamil atau pengguguran bayi ni dalam suasana COVID itu masih lagi awak kata tadi apa? Seminggu 10 orang Tadi yang datang sehari sebulan 300. Sehari 10 orang. Nampak tak? Adakah maksudnya kalau dalam era mungkin data ini pada 2019 ada penambahan. Nampak tak? Tapi pada mungkin 2020 mungkin ada penurunan. Sebab COVID kan orang semua tak boleh keluar semua dan sebagainya. Wallahualam. Jadi kalau boleh saya nakkan data ni. Bila bagi saya 2014 sampai 2018, at least kalau tak jumpa 2020 saya dapat 2019. Tapi saya nak tahu juga keadaan pengguguran bayi di kalangan remaja ini pada era tahun 2020 itu bagaimana? Boleh? So boleh tak tambah baik nanti dalam awak punya kertas kerja? Ya? Boleh, Doktor. Alright, boleh Anis? Anis Azila. Okay, Doktor. Alright. Tapi saya suka pembentangan daripada kumpulan anda, sangat penuh dengan keyakinan. Saya suka poster pengguguran anda, memang sangat cantik. Saya bagi poster pembentangan anda full mark poster 15 markah, dan saya rasa majoriti dari antara rakan-rakan pembentang anda
saya bagi markah penuh sebab saya melihat roh tu. Saya nampak bagaimana gaya penyampaian walaupun saya nak mencuri-curi melihat bagaimana muka, di mana Darwisha, bagaimana Darwisha bercakap, bagaimana Kak Nur Syahadah bercakap. Tapi saya yakin dan pasti, right, package itu akan berlaku bila kita datangnya ilmu tu, datangnya effort yang telah kita lakukan. Bila awak menyampaikan nada suara awak tadi, dah membayangkan bagaimana perilaku, behavior, karakter awak sewaktu awak membentangkan. Right, so tahniah pada kumpulan ini, padu dalam pembentangan pada hari ini memang menggegarkan. Keep it up untuk kertas kerja. Ya, so nanti poster ni nanti awak akan hantar juga nanti kat saya kan. Tapi nanti boleh PDF kan nanti sebab ni benda ni dah record kita record. Okay, so saya rasa awak antara kumpulan pertama lah yang saya bagi markah penuh untuk poster anda. Markah penuh untuk poster dulu sebab kita 30 markah 15. Dan ada di antara ahli awak yang saya bagi markah penuh 15 markah. Atas roh penyampaian, semangat penyampaian, effort usaha awak dan gaya awak membentang awak macam wakil daripada Kementerian Wanita, awak macam wakil daripada lembaga penduduk dan pembangunan negara dan sebagainya. So tahniah dan teruskan untuk memberi inspirasi kepada rakan-rakan lain dalam pembentangan akan datang. Jadi saya sangat suka poster awak. Itulah baru namanya poster presentation. Penuh dengan warna, penuh dengan data, penuh dengan kreativiti. Right? Sangat menarik. So terima kasih banyak atas usaha yang telah diberikan. So kita back balik kepada rakan-rakan yang lain. Ada lagi soalan yang mungkin nak ditanyakan? Ada? Pada pakar sakit puan kita yang ada kat sini? Pada wakil Kementerian Wanita kita yang ada? Dan wakil daripada lembaga FPPKN kita? Ada? Tak ada Alright, so terima kasih banyak kepada kumpulan 3 dan kita akan ada pembentangan seterusnya. Mungkin pembentangan poster kumpulan yang ketiga ini dapat memberi inspirasi dan aspirasi untuk ahli kumpulan lain yang mana pada minggu depan week ke-8. Right? Ni week apa? Saya kata week 8 ni. Right, week ke-8, week 6. Week Minggu ni 6, minggu depan 7. Minggu ni 6, minggu depan 7. Okey, week 6. Okey, week ke-7 kumpulan Asfar, kumpulan Arif Haikal dan kumpulan okey. Saya